bagi. No problem. Kita ambil hak yang bagi. Okey. Jadi makna tauhid kita dah jelas dah. Dulu ni tauhid kita dah cerita. Apa makna tauhid? Apa maksud tauhid? Mengesahkan Allah daripada perkataan satu. One. Satu apa? Satu Malaysia. Ini kita bercakap ni tentang satu akidah. Ada orang kata kat saya baru ni dia kata Nabi zaman Nabi dah ada dah satu Madinah. Satu Madinah, bagaimana Nabi menyatukan antara golongan Muhajirin Ansar, kemudian piagam Madinah Nabi, orang Yahudi boleh hidup dengan ni. Ini adalah satu Madinah. Konsepnya dah diterapkan. Lepas tu saya kata dekat dia, itu bukan satu Madinah. Satu Madinah yang diertikan dalam ayat Al-Quran. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun dengan fattaqun. Sesungguhnya umatku ini merupakan umat yang satu. Depa kira nak ambil perkataan so aja. So satu. Boleh baca bagi perabi wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhanmu yang kamu kena sembah. Kena sembah. Kalau tak sembah Tuhan, dia tak jadi one. Dia tak jadi one. Dia tak jadi satu. Dia bukan ummatan wahidah. Soal satu Malaysia, konsep-konsep benda-benda yang baik yang diterapkan, itu terpulanglah. Tapi sekarang ni nak kaitkan satu Malaysia dengan satu ummah, ummatan wahidah. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kita tak menafikan perkara-perkara kebaikan dari sudut menyeru kepada keamanan, menyeru kepada hidup sejahtera, menunaikan hak-hak orang Islam dan menjaga hak-hak orang bukan Islam. Ya, itu semuanya termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ummatan wahidah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran berbeza, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana syaratnya menyembah Allah. Seterusnya walin qiyadu lahu bitta'ah, berpegang teguh dengannya dengan penuh ketaatan. Tuan-tuan, setelah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Ulangan, apa dia rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah. Salafi boleh lupa. Nafi dan isbat. La ilaha menafikan, illallah isbat. Apa maksud la ilaha illallah? Maksud dia apa? Dah makbul dah apa? Bihaqqin. Ini jawapan salafi. Saya nak cerita dulu. Saya nak abang bagi benda ni, benda yang fundamental, prinsip, asas, basic, semua kena tahu. Tak ada terkecuali dah. Ni tanya banyak kali dah ni. Tapi tak apa, kita lupa biasa-biasa lalu. Start main lambat tu lupa sikit. La ilaha illallah bermaksud la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yakni dengan cara yang benar, kecuali Allah. Ingat tu, perkataan dengan benar tu mesti kena ada dalam penterjemahannya. Pasal apa? Sebab kita sembah Allah bukan ikut suka. Kita sembah Allah dengan cara yang benar, yang menyusul selepas daripada kalimah syahadah tu mai pula Muhammadun Rasulullah, dengan cara yang benar yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ma'buda bihaqqin illallah. Jangan lupa benda ni. Jadi bila kita nak terjemah lain kali la ilaha illallah, sebut
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Syarat-syarat la ilaha illallah kita dah sebut berulang kali juga. Tolong ingat, baca balik benda-benda ni. Bila kita faham syarat-syarat ni, dia akan membawa kita kepada apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Fahamnya kita tentang Islam, insya-Allah. Pasal apa? Pasal ilmu syarat-syarat dia. Yakin, ikhlas, membenarkan. Kemudian cinta, berpegang teguh dengannya, menerima segala sesuatu yang datang setelahnya, yakni setelah la ilaha illallah. Jadi kita tahu di sana ada kepentingan ilmu, di sana ada kepentingan kita yakin, di sana ada kepentingan kita ikhlas, di sana ada kepentingan kita cinta pada kalimah ni. Yang mana lawan dia? Ilmu lawan dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu ni, tak guna la ilaha illallah yang dia sebut. Tak ada keyakinan, apa guna la ilaha illallah? Tak ada keikhlasan sebut, apa guna la ilaha illallah? Tak ada kecintaan, apa guna la ilaha illallah? Tak ada penerimaan, tak ada berpegang teguh dengan kalimah ni, apa guna? Membenarkan pun tak ada, apa guna? Sebab tu kita tak boleh ambil hadis-hadis yang umum, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa sebut la ilaha illallah masuk? Tak boleh jadikan hadis tersebut umum untuk semua, tak kira siapa-siapa pun. Kalau tidak, manusia tidak beramal. Nampak tuan-tuan sekalian? Sebab la ilaha illallah susulannya adalah amal, hasil daripada syarat-syarat tadi. Memang dalil Nabi tak sebut pun dalam hadis 7 syarat. Seperti mana Nabi tak sebut dalam hadis rukun solat. Syarat-syarat sah solat Nabi tak sebut dalam hadis. Syarat-syarat sah solat adalah, kalau gitu senang dah kita nota ambil pada Nabi je. Para ulama yang meletakkan sesuai dengan nas dan dalil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Contoh, fa'lam, ketahuilah. Kata para ulama, Al-Imam Al-Bukhari letak hadis ni, ayat Al-Quran ni, dan letak ulasan sedikit Sufyan Ats-Tsauri yang menyebut bahawasanya menunjukkan ilmu mendahului iman dan amal. Ilmu mendahului iman dan amal. Susunan dia, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu iman. Kemudian wastaghfir li dzambik, mohon pengampunan, itu adalah amalan. Jadi ilmu, kemudian iman, la ilaha illallah, kemudian amal, istighfar, mohon taubat, mohon pengampunan hanya kepada Allah, yakni merujuk kepada amalan. Susunan dia tu. Jadi mesti ada. Sebab tu macam saya sebut, kita tak boleh nak piduk kelentong mana-mana pada orang Hindu ke, orang Kristian ke, bawa kat depa kertas tulis la ilaha illallah, depa baca-baca tu orang Islam lah. Tak boleh. Dia mesti sebut dengan ilmu pengetahuan, dia mesti sebut dengan kepercayaan, dia mesti sebut dengan keikhlasan. Benda ni yang kita nak kena cerita kat depa. Kita tak mau dah orang takat kita syok orang masuk Islam, tapi kita biar dia dah begitu saja. Memang bagus orang masuk Islam, bukan kata salah, betul dia masuk Islam, bagus. Tapi sayangnya dia tak konsisten. Sebab apa? Sebab tak tahu benda-benda ni. Jadi walan qiyadu lahu bitta'ah, berpegang teguh dengan kalimah ini, dengan tauhid ini. Bagaimana caranya? Dengan ketaatan. At-ta'ah. At-ta'ah maksud dia taat dalam perkara-perkara yang Allah perintah kita lakukan, dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kita tinggalkan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada syirik dan pelaku-pelakunya. Syirik ni ada berapa? Sekiranya dilihat dari sudut kecil ataupun besar, ia ada dua, syirik kecil, syirik besar. Sekiranya dilihat dari sama ada zahir ataupun batin, dia ada syirik khafi dengan syirik jali. Khafi apa? Yang tersembunyi. Jali kira masuk syirik besar lah. Syirik yang jelas, terang-terangan dilakukan. Okey? Jadi syirik ada dua, syirik kecil, syirik besar.
Contoh syirik kecil, syirik besar pun dah cerita. Contoh syirik besar yang sebahagian ahli ilmu letakkan syirik berlaku pada 4 keadaan. Syirik pada apa? Syirik pada niat lagi. Syirik pada doa lagi. Syirik pada kecintaan. Syirik pada okey. Tuan-tuan, ingat balik no. Syirik pada niat. Okey, syirik pada doa. Syirik pada kecintaan. Cinta sesuatu selain daripada Allah SWT. Kemudian syirik pada ketaatan. Syirik ta'ah, yakni memberi ketaatan kepada sesuatu selain dari Allah. Taat pada manusia, contohnya dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Syirik itu tu jenis-jenis syirik. Pasal apa hang boleh taat dekat dia makhluk, sedangkan aku Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan perintah ataupun dah larang kamu melakukan perkara tersebut. Pasal apa nak taat kat makhluk? Syirik pada niat. Niat melakukan segala sesuatu kepada selain Allah. Syirik pada cinta. Cinta sesuatu sama dengan mencintai Allah atau lebih daripada Allah. Ataupun satu lagi syirik pada doa. Meminta segala sesuatu. Ini adalah contoh syirik. Ini adalah jenis-jenis syirik yang boleh bila kita faham benda ni kita tahu. Pada doa aku kena hati-hati. Aku tak boleh minta ikut suka. Aku tak boleh minta kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita faham syirik pada taat, aku nak taat kepada Allah. Tapi kita kena lihat dari sudut yang luas, saudara sekalian. Taat memang mutlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena tengok, kena bezakan yang mana ketaatan yang bersifat wajib, mana ketaatan yang bersifat sunat, yang boleh kita kompromis lagi. Contohnya antara waktu kerja dan solat duha. Kerja dan solat duha. Bos kata hak kerja. Dia kata, nak boleh solat duha, tak solat ni. Aku tak kira. Pada ketika itu yang mana kita kena dahulukan? Kerja. Kisahkan solat sunat, bagaimana seorang anak solat sunat. Ibu dia datang. Juraij. Kisah yang masyhur disebut di dalam hadis Sahih Muslim lagi. Dia solat, bukan buat benda lain. Lah ni mak ayah dek bimbang, anak tak sembahyang. Hak ni mak pi anak dak sembahyang. Kalau mak dia tahu kata anak dia dak sembahyang tu, sejuk dak hati perut. Tak apa, tak buka pun tak apa, aku tak main pun kalau dia nak sembahyang lagu ni. Masalahnya mak main pergi 8 pagi, subuh tak mungkin lagi. Problem dia tu berbeza. Tuan-tuan dan puan sekalian. Pasal kalau dia ikut dia solat sunat, dia tak ada masalah. Tapi pasal ketaatan pada ibu bapa diperlukan lebih utama. Begitu juga dia dengan majikan, kerana dia memegang amanah dan tanggung